Dah nampak cikgu? Kejap. Okey, nampak. Okay, nampak. Yang lain semua nampak ya? Nampak okey. Nampak. Kalau semua nampak, okay, bismillahirrahmanirrahim. So, sekarang kita akan bincangkan soalan chapter 11 iaitu thermochemistry. So, soalan yang pertama, diagram 1 shows the apparatus setup used in the experiment to determine the heat of displacement of copper by zinc. So, kita ada diagram yang tunjukkan excess zinc dan juga copper sulfate solution. Okay, so sekarang ni ada change of temperature yang ditunjuk initial dan juga highest temperature. Okay, so sekarang soalan pertama. State the type of reaction that occur based on the temperature change in the experiment. So, dalam thermochemistry, dia ada dua tindak balas yang berlaku. Yang pertama adalah endothermic dan juga yang kedua adalah exothermic. So sekarang ni dia tanya temperature change. So kita tengok daripada jadual yang diberikan, initial dia adalah 28 dan highest dia adalah 36. Maksudnya temperature of solution tu dia meningkat dan bukan menurun. Maksudnya heat adalah release to the solution. Daripada reaction tu dia release heat. So kalau meningkat maksudnya dia adalah exothermic. Tapi kalau solution punya temperature tu decrease, dia adalah endothermic. Okay, setakat ni boleh. Okay, kemudian soalan yang kedua. Why is a polystyrene cup used in this experiment? So, polystyrene cup selalunya akan gunakan dalam eksperimen thermochemistry ni untuk mengurangkan daripada heat loss to the surrounding. Sebab kita nak exact data. So, kita nak reduce heat loss tu, so kita gunakan polystyrene cup. Dan seterusnya, write a balanced chemical equation of the reaction. So daripada eksperimen ni, kita nampak dia menggunakan excess zinc powder dan dia gunakan copper sulfate solution. So daripada eksperimen ni, kita boleh buat satu chemical equation, Zn plus CuSO4 akan menjadi Cu plus ZnSO4. Zinc tu dia displace copper. Okay, so kita akan seimbangkan. So kalau dah seimbangkan, okay, akan dapat markah penuh lah kat situ. Setakat ni okay ke? Okay. Okay, terima kasih. Okay, seterusnya soalan. Okay, so berdasarkan diagram 1 dengan diagram 2, calculate the heat energy release in this experiment. So, semua orang kena ingat, dalam tajuk thermochemistry dia akan tanya pasal heat energy release, heat release, yang mana sama dengan heat change. So, dia memang akan tanya selalunya. So, semua orang kena ingat, formula heat change ni adalah, kita pernah belajar tak, iaitu heat capacity darab dengan heat change darab dengan mass. So mass kita boleh nampak dekat sini 50 cm cubic dan juga dia punya heat change adalah 36 tolak dengan 28. So information tu kita boleh require daripada sini, kita boleh dapatkan daripada diagram ni. So kita darabkan heat capacity dia memang akan 4.2, tak akan berubah. So 4.2 darab dengan 8 dan darab dengan 50 cm tadi, 50 cm cube. So akan dapat 1680 joule. Ini adalah unit dia, unit untuk heat change, so tak perlu ubah. Dan kemudian dia memang akan tanya juga the number of mole of copper to sulfate solution. So untuk dapatkan number of mole, kita akan gunakan ratio sepatutnya. Kita guna information yang diberi daripada diagram ni. So dekat diagram ni dia dah bagi 50 cm cube dan juga 0.2 mole. So kalau korang selalu buat buku modul, korang akan terbiasa tau dengan kalau dia bagi information untuk solution ni, mesti dia akan minta mole, number of mole. Dia akan minta mole. So kita selalunya akan gunakan MV
darab dengan bahagi dengan 1000 untuk dapatkan number of mole. So kita gunakan je information dia bagi 50 darab dengan 0.2 bahagi dengan 1000 akan dapat 0.01 mole. So kalau korang biasa buat soalan thermochemistry, dia akan step dia tanya heat change dulu. Lepas tu dia akan tanya number of mole dan kemudian dia memang akan tanya the heat of displacement untuk reaction ni. So semua orang juga kena ingat heat of displacement ataupun heat of reaction dalam thermochemistry ada displacement, ada combustion dan ada lagi precipitation. Dia akan gunakan formula heat change yang mana kita dah kira daripada soalan atas tadi dibahagikan dengan number of mole. Heat of reaction. Selalunya dalam soalan thermochemistry dia akan tanya heat of reaction. So kita gunakan je information yang dibagi tadi. So 1680 untuk heat change dibahagikan dengan number of mole. Number of mole dia adalah 0.01 mole. So dah bagikan, kita akan dapat 168,000 joule per mole. Dan kita kena tukar ke unit kilojoule. So kita bahagi dengan 1000 akan dapat 168 kilojoule per mole. Okay, setakat ni okay. Okay, tak ada soalan Okay. So, next question, dia suruh Kejap. Saya nak tambah sikit Okay, cuba naik dekat atas tadi soalan bukan yang tadi yang heat of reaction. Yang nombor 3 tu. Scroll ke bawah nombor 3. Okey, nombor 3 tu. Okey. Ni kamu guna formula kan, heat change divided by mole Okey, tapi dalam SPM jangan buat macam ni. Formula ni boleh buat tapi sekadar untuk kamu periksa jawapan tersebut. Okey, kelas, saya nak tanya kamu, apa masalah dekat jawapan ni? Agak-agak apa yang tertinggal? 168 kilojoule per mole. Siapa boleh jawab? Apa yang tertinggal? Ni, apa yang tertinggal? Rasa-rasanya apa? Raja? Negatif. Yes. Okay. Negatif tertinggal kan? Okay. Ingat kalau positif kena tulis positif untuk endotermic, kalau exothermic kena tulis negatif. Jangan tinggal. Kalau tinggal hilang markah, terus satu markah tu Okay, satu lagi saya nak tambah. Okay, cara nak jawab dia ialah, okay, ni heat apa displacement kan? Heat of displacement. Okay, apakah metal yang terbentuk kat dalam produk dia tu? Copper. Metal apa yang displace? Copper kan? Zinc. Okay, so kamu kena buat jawapan dalam bentuk ratio. Okay. So jawapannya kejap saya perlu share screen saya kejap, boleh? Boleh. Kejap je. Okay, kamu on share kejap. Saya share je Okay, nampak screen saya? Nampak. Okay, yang ini nampak Yang ini tadi okay, apa jawapan nombor 1 tadi? Tolong beritahu. Jawapannya nombor 1, apa dia? Jawapan nombor 1 1680 joule. 1680 joule Okey, berapa mol? 0.01 mol. 0.01 mol. So kamu kena ingat Cu copper 2 sulfate sama dengan Cu2 plus SO4 2 minus. Maksudnya kelas, okey, inilah metal yang displace. Okey. Displace. Okey. So sekarang ni apa yang perlu kamu buat ialah untuk jawapan untuk jawapan kamu dia kena tulis macam ni. Okey, if 0.01 mole copper metal displace 1680 joule heat release. Nampak dia kena buat dalam bentuk ayat. Untuk jawapan ni kena buat dalam bentuk ayat, heat release. Okay, so
if 1.0 mol, sebab kita cari untuk 1 mol kan. Ingat heat of heat of reaction adalah untuk 1 mol. So 1 mol of copper metal displaced. Okey, apa jawapan akhir tadi? Apa jawapan akhir dia? 168,000 joule per mol. Dalam kilojoule. 168. So yang ini adalah 1680 bahagi dengan 0.01. Okey, so sama dengan 168,000 joule heat release. Okay, so heat of displacement equal to negative 168 kilojoule per mol. Inilah jawapan dia. Nampak calculation tu sebenarnya kamu hanya sekadar kamu nak check je jawapan ni apa. Tapi dalam SPM mesti kena jawab macam ni ayat ni. Okay. So dia tengok kepada heat of reaction lah. Kalau displacement, bagi tahulah metal mana yang displace. So if 1 mol, ini jawapan daripada soalan nombor 2 tadi kan. Soalan 2. Ini daripada soalan 1. Sebab tu penting. Okay. And then ayat yang kedua mesti buat 1 mol. 1 mol ni mesti. Sebab heat of reaction adalah untuk 1 mol of metal displaced. Okay. So tulisan saya agak cacah merebah sikit ni copper. Bukan N okey. Okey kelas so itu saja perkongsian saya. Jadi boleh sambung pada presenter kita tadi. Okey, saya unshare balik Okey, boleh present balik. Okey. Cikgu dengar? Dengar. Okey. So kita sambung. So minta maaf salah tadi. Okey. So untuk soalan seterusnya, draw the energy level diagram for the reaction. Okey. Kat sini pun ada ralat kat, ada salah kat. So untuk energy level diagram, semua orang kena ingat kat cara untuk lukis dia. So untuk endothermic dan juga exothermic, dia punya bentuk diagram dia lain. Kalau endothermic, dia akan menaik. Macam kalau semua orang ingat cikgu Fizari tu ada ajar bentuk topi tu. Maksudnya dia, kalau endothermic dia akan naik sebab energi dia naik disebabkan dia absorb heat from the surrounding. Kalau exothermic dia akan menurun disebabkan dia release heat from the surrounding. Patutnya kat sini pun ada tulisan energi kat. Lagi. Okay, so untuk kita tulis equation dekat diagram ni, sepatutnya untuk heat of displacement kita kena menggunakan ionic equation. Semua orang boleh catat, boleh ingat. Heat of displacement dia menggunakan ionic equation. So kita kena dapatkan ionic equation daripada chemical equation yang kita buat tadi. Okay, so kita akan letakkan before the reaction and after reaction, reactant dan juga produk. Dan kemudian kita kena letak heat change. Heat of reaction. Heat of reaction. So sepatutnya ni unit kilojoule. Cikgu, unit joule dia tak boleh guna kan? Dia kena guna kilojoule. Yes, untuk yang jawapan nombor 3 tadi. Okay. So negatif 168 kilojoule per mol Sepatutnya kilojoule, dia tak boleh letak joule. So itu je requirement dia, kena ada ionic equation, kena ada label energy sepatutnya, dan juga ada heat energy release from the reaction. Dan Sekejap, sabar belum. Okey, kelas yang lain. Kalau yang ini saya bagi 2 markah sahaja. Apa lagi 2 benda yang tertinggal? Arrow tak perlu je. Tu Muhammad Adam cakap. Okey, arrow kena ada. Okey, Raja, jadi arrow dia ke mana? Ke bawah.
Arrow tu bukan arrow belah kiri ni yang tengah-tengah tu. Antara dua equation tu, antara dua equation ni ada garis tengah tu. Arrow kena ke bawah yang dekat bottom tu. Sini. Yes, dekat situ kena anak panah ke bawah. Wajib kena ada. Sebab dia menunjukkan energi tu menurun. Tu nombor 1. Okey kelas. Nombor 2, dia tertinggal apa? Agak-agak kalau kamu buat graf, kalau tak ada benda ni memang botol melangkah. Apa dia? Apa? Paksi Y tu kan? Paksi Y tu dia tertinggal apa? Cuba tengok. Raja, kamu tertinggal apa dekat paksi Y tu? Label energy. Yes, level energy wajib kena ada. Okey. Wajib kena ada. Cikgu pernah kata boleh tulis either chemical equation or ionic equation. Yes, sebenarnya either one lah. Sebenarnya either one. Chemical equation boleh, ionic equation pun boleh. Untuk semua heat of reaction ke cikgu? Yes, untuk semua. Okey. Tapi seeloknya ionic equation. Seeloknya sebab kita nampak ionic equation ni dia menunjukkan reaktan apa yang boleh tindak balas. Okay, macam dalam ni maksudnya zinc bertindak balas dengan copper 2+. Dia lagi tepat lah seeloknya kalau chemical equation pun boleh. Jadi kat sini saya nak betulkan tu energy kena ada, arrow anak panah ke bawah tu kena ada. Okay. Kalau tak kat sini kamu boleh dapat 2 ataupun 1 melangkah je. Okay, tu dia. Okay, minta maaf atas kelemahan saya. Saya tak sengaja. Okay. Dan soalan yang terakhir, predict the value of heat of displacement if magnesium powder is used in this experiment to replace zinc powder. Explain why. Okay. Heat of displacement akan menjadi lebih tinggi. Dan reason dia adalah antara sebab dia heat of displacement is higher when the metal used is more electropositive. Kalau kita tengok kedudukan magnesium dan juga zinc dalam table inert value table tu, magnesium dia adalah lebih negatif ataupun kurang positif daripada zinc. So bila metal yang digunakan, metal yang displace metal dalam solution tu adalah lebih negatif, reaction dia akan menjadi lebih tinggi. So sepatutnya kat sini boleh tambah lagi satu. So heat of displacement is higher when the metal used is more electropositive. Mg, magnesium is more electropositive than copper, daripada zinc. So itu je presentation saya. Okay, thank you. Okay, thank you. Okay kelas, tengok dekat sini. Okay, ni jawapan lah. Sekejap, soalan tadi mana? Soalan nombor 10. 11. Okay ni. Sekejap. Okay, untuk soalannya ni tadi, mana? Kelajak pula ke bawah. Okay, predict the value of heat of displacement if magnesium powder is used in this experiment. Okay. So saya tak sure kamu dah hafal ke belum electrochemical series. Okay, so kalau saya hafal macam ni lah. Okay, kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah supaya perjalanan hidup cukup aman. Okay, ni saya hafalnya ni lah. Bermaksud apa semakin ke atas ni dia punya E0 cell dia adalah become negative. Bila become negative bermaksud dia easy to undergo oxidation, so dia adalah strong reducing agent. Okay, semakin ke bawah E0 cell dia akan lebih more positif, bermaksud dia adalah strong oxidizing agent. Strong reducing agent maksudnya easy to release electron lah.
Easy to release electron. Okay. So cuba tengok tadi eksperimen yang pertama copper zinc dengan copper to nitrate. Zinc dengan copper to nitrate. Eksperimen yang kedua dia gantikan dengan magnesium. Okey kelas, cuba tengok distance ni. Ada dua distance kan? Ada dua distance Okey, semakin jauh distance antara magnesium dengan copper tadi tu, the greater the heat release Heat release akan lagi increase, lebih besar. Boleh faham So katalah this one ni delta H 1, ini delta H 2. So delta H 1 greater than delta H 2. Nampak semakin jauh distance metal tu dengan copper, lebih besar heat of displacement dia. Okay, sebab tu jawapan dia tadi predict the value of heat of displacement. So heat of displacement is higher than negative 168 kilojoule per mole. Okay. Explain why. Because magnesium is more electropositive. Okay. Ni semakin ke atas dia more electropositive. Okay. Semakin ke bawah less electropositive. Bukannya more elektronegatif metal semua elektropositif. Dia cuma less elektropositif saja. Okey. So itu adalah perkongsian sedikit daripada saya untuk anda semua. Jadi tanpa buang masa, kita proceed pula ke presenter yang seterusnya. Boleh? So presenter yang seterusnya ialah siapa? Boleh Safiah? Boleh cikgu. Firdaus sudah, Safiah pula ya. Okey, silakan share. Safiah akan present soalan chapter yang sama juga, chapter 11 tapi soalan nombor 2 ya. Cikgu nampak ke? Wow. Okey, nampak? PowerPoint Okey. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan present chapter 11 thermochemistry soalan 2. Kalau siapa yang ada modul boleh buka page 68. Okey. Okey, ni soalan dia. Soalan dia pasal heat of neutralization. Lepas tu dalam diagram ni dia dah bagi 50 cm3 acid hydrochloric dengan 50 cm3 potassium hydroxide. So kat sini kita boleh nampak hydrochloric acid ni dia punya acid dan dia punya potassium hydroxide ni adalah dia punya alkali. Lepas tu dekat table bawah ni dia dah bagi initial temperature of hydrochloric acid 27 Celsius, initial temperature of potassium hydroxide 28 darjah Celsius dengan highest temperature of the mixture 40.5 darjah Celsius. Okay, so kita proceed. Okay, untuk soalan A, dia tanya what is the meaning of heat of neutralization? So kat sini saya tengok dalam buku teks. So jawapan dia heat change when 1 mole of water is formed from the reaction between hydrochloric acid and potassium hydroxide. So kat bawah ni ada notes. Neutralization ni adalah reaction antara acid dan alkali dan dia akan produce salt and water. And neutralization ni adalah exothermic reaction. Okay, boleh. So seterusnya soalan B, dia suruh calculate first heat release during the experiment. So dalam ni kita boleh guna formula Q equal to MC theta. So M ni dia punya mass volume dia ni. C dia dah bagi kat sini 4.2. And theta ni dia punya temperature change. So kat sini kita masukkan nilai dia tadi, kita dah ada. Dekat sini dia dah tunjuk dia punya nilai. Lepas tu kita masukkan je dalam formula ni. 50 tambah 50 darab 4.2. Darab dia punya temperature change dia. Yang 40.5 ni dia punya highest temperature. Tolak 27.5. Okay, macam mana saya dapat 27.5? Sebab kat sini kan dia tak ada bagi kan dia punya suhu awal. Dia cuma bagi suhu awal untuk
asid dengan alkali tu je. So kita tambah dua-dua suhu tu, kita bahagi dua. Kita cari average dia dapat 27.5. So masukkan kat sini, kita selesaikan dapat 5,460 joule. Okay. Terusnya soalan kedua, the number of moles of hydrochloric acid. So yang ni pun senang je, guna formula N equal to mv/1000. So ni semua dia dah bagi dalam soalan ni, cuma kita kena pandai cari. So kita darab je 2.0 darab 50 bahagi 1000 dapat 0.1 mol. Lepas tu soalan ketiga, dia minta the heat of neutralization. So yang ni kita boleh guna delta H equal to Q/N. Q kan kita dah cari kat sini, kita dapat 5460 joule. Lepas tu N kat sini kita dah cari juga 0.1 mol. So kita masukkan je dalam formula ni. Kita selesaikan, lepas tu kita tukar jadi kilojoule kat sini. Dan kita tambah negatif sign kat depan ni sebab dia exothermic. Tapi kat sini saya tak buat yang ayat tu. Sorry. Nanti saya edit balik yang ayat tu. Semua okey ke setakat ni? Okey. Okay, thank you. Lepas tu soalan C, dia nak energy level diagram untuk reaction ni. So kita tulis dia punya y-axis ni dan jangan lupa label energy joule kat sini. Lepas tu disebabkan dia exothermic reaction, dia punya graf dia akan menurun macam ni. Lepas tu arrow pun jangan lupa. Dan kan kat sini kita boleh tulis dia punya chemical equation atau ionic. So saya tulis ionic equation. H plus ion plus OH minus. Ni dia punya reactant. Lepas tu H2O ni dia punya produk. Dan dekat sini pastikan letak dia punya heat of neutralization dia ni. Negatif 54.6 kilojoule per mole. Negatif 1. Okey, untuk soalan D. Soalan D ni dia cakap eksperimen diulang. Dia guna produk yang sama cuma dia punya volume tu dia doublekan. Lepas tu dia nak dia punya temperature change. So untuk soalan ni sebenarnya senang je. Sebab kalau kita tengok dalam buku dia ada cakap kalau dia punya volume berubah tapi dia punya concentration dia tak berubah, so dia punya temperature change pun tak akan berubah. So kat sini kita boleh tahu sebenarnya yang dia punya temperature change dia, theta dia equal to 13. Tapi soalan ni dia nak 3 markah. So kita kena tunjuk jalan panjang. Kalau dia bagi 1 markah bolehlah kot kalau kita nak tulis dia punya theta dia equal to 13. So kita kena buat jalan kira. So mula-mula kita tulis dia punya chemical equation dia kat sini. HCl plus KOH. Nanti dia akan dapat KCl plus H2O. Lepas tu kat sini saya asingkan. Ni reaction first, ni reaction yang kedua. Lepas tu daripada equation kita boleh dapat dia punya ratio. Ratio dia 1 mol HCl, 1 mol KOH dengan 1 mol H2O. Maksudnya sama je. Lepas tu ni dia punya number of mole. Lepas tu daripada sini kita dah boleh cari dia punya heat of neutralization. Lepas tu untuk reaction tu, mula-mula saya cari dia punya number of mole dia dulu. So kita masukkan je 2 darab 100 over 1000 dapat 0.2 mol. Lepas tu from equation yang ni, chemical equation ni, kita boleh buat ratio 1 mol HCl, 1 mol KOH sama dengan 1 mol H2O. Maksudnya sama je produk dia. Dia punya produk dia water dia ni, number of mole of water dia sama je macam reaction 1. So bila sama, dia punya heat of neutralization pun akan jadi sama. So kat sini lah, sebab itulah saya equalkan dengan 54600 joule ni dekat sini. Lepas tu kat sini kita kira macam biasa, nak kira heat of neutralization. Cuma kat sini kita tak ada theta, kita nak cari dia punya theta. So kita selesaikan, kita akan dapat theta equal to 13 darjah Celsius. Sama je macam yang sebelum ni. Okay, semua okay ke? Okay, untuk soalan hopefully semua faham yang tadi tu ya. Kamu yang tanya saya kenapa mole dia sama apa heat of reaction dia sama okay, heat of reaction ni dah akan sama sekiranya mole yang terhasil tu sama. Mole siapa?
kena tengok heat of reaction. Okay. Kalau neutralization, dia depends ke the mole of water produced. Kalau heat of displacement yang tadi kan, heat of reaction dia depends kepada mole of metal displaced. Tengok kepada tajuk tu, tengok kepada type of reaction. Kalau heat of precipitation, dia bergantung kepada mole of metal yang displaced, yang precipitate tu, garam yang precipitate. Okay. So kalau macam acid, kalau kita tengok maksud dia adalah reaction heat release when 1 mole of water produce. Jadi kalau mole dia sama, maka heat of reaction dia sama. So bila heat of reaction sama, maka kamu bolehlah cari theta dekat situ. Itu sahaja. Okay, boleh proceed. Okay, untuk soalan last, dia cakap the heat of neutralization using ammonia solution is less than heat of neutralization using potassium hydroxide solution. Lepas, maksudnya soalan ni dia cakap bila eksperimen tu dia ulang tapi dia ganti alkali dia tu kepada ammonia solution. Sebelum ni kan kita guna potassium hydroxide solution. So dia kata bila dia ulang guna ammonia solution, dia punya heat of neutralization dia tu lagi kurang daripada yang sebelum ni. So, yang ni, bila kita tengok soalan ni, dia dah cakap dia guna ammonia solution. So, ammonia solution ni, kalau kita ingat, waktu form 4 kita ada belajar pasal strength of alkali and acid. So, ammonia solution ni dia adalah weak alkali dibandingkan dengan potassium hydroxide. Potassium hydroxide ni dia adalah strong alkali and ammonia solution ni dia adalah weak alkali. Lepas tu, bila dia react dengan hydrochloric acid, HCl ni adalah strong acid. So maksudnya maksudnya yang ni, reaction neutralization ni adalah reaction between weak alkali dengan strong acid. So tengok dekat bawah ni, dia cakap weak alkali ionized partially in water and some remain as molecule. Maksudnya dia tak ionize habis lah. Lepas tu, some of heat release during neutralization is absorbed and used to completely ionize the weak acid in water. Maksudnya heat yang dilepaskan waktu proses neutralization tu diabsorb balik untuk ionize weak alkali tu completely dalam water. So dia punya heat release dia akan jadi lagi rendah sebab dia dah diabsorb sikit tadi. So untuk jawapan dia kat sini kita boleh cakap potassium hydroxide is a strong alkali, so it ionized completely in water. Dan kita cakap pula kat sini, NH3, ammonia solution is a weak alkali, so it ionized partially in water. Some of the heat released during neutralization is absorbed and used to completely ionize ammonia molecule. So tu je jawapan dia. Faham ke? Semua okey ke? So itu saja. Okay, saya dah siap. Okay, harap semua faham cara nak explain tadi tu antara weak apa tadi dengan strong tadi Okay, kalau ada apa-apa masalah ni siapa cakap ni? Okay, so kalau ada apa masalah sila tanya dekat bahagian chatting lah ataupun kamu boleh tanya directly terus Okay, so kelas boleh kita proceed lagi kepada pelajar yang seterusnya. Boleh So lepas ni siapa ni? Safiah sudah. Asma, mana Asma? Ada tak kat sana? Ada. Ada Okay, boleh Asma? Boleh. Okay. Nampak ke? Nampak Okay. So saya akan bincangkan soalan chapter 12, question 2.
Soalan dia, compound P is a hydrocarbon that has molecular formula of C3H6. It can be changed to polymer Q by using process X. State the name of polymer Q. So kata compound P C3H6 melalui proses X untuk change ke polymer Q. So nak tahu C3H6 ni kena kata hydrocarbon. Hydrocarbon dalam homology series dia ada 3, alkin dengan alkyne je. So dia katakan ni untuk jadikan polimer. Kalau polimer kita dah tahu dia mesti alkin sebab chemical reaction alkin yang ada pasal polimer melalui proses polymerization. So kita tahu yang ni alkin lah. So yang ni kan C3, so name dia propene. So yang ni dia akan jadi propene. So ini untuk compound P lah. Tapi dia nak polymer Q, so polypropene depan dia. Okay. So soalan next, B. Draw structural formula of polymer Q. So ini kan polymer Q tadi polypropene. So kita lukislah dari structure propene ni. Kan ada double bond, so kita pecahkan jadi single bond, lepas tu tambah bond kat sebelah ni untuk show that benda ni attached to ada monomer lain. So letak bracket, lepas tu letak yang lain kekal je, lepas tu letak N. Okay. Soalan C1, state the name of process X. Tadi kan kita dah tahu untuk propene ni melalui proses polymerization untuk jadi polypropene. So proses X ialah polymerization. So soalan C2, write chemical equation the formation of polymer Q from compound P. Untuk chemical equation, so untuk propene ni kita dah tahu dia C3H6. Yang dalam ni kan masih sama. So dia still C3H6, cuma dia ada bond ni untuk tunjukkan dia polimer. Okay. So macam inilah chemical equation dia. Okay. Lepas tu state one use of polymer Q. Use dia to make plastic bottle. So dalam buku teks pun dia ada tunjuk kat page 146 uses dia. So tapi cikgu dekat skema dia cakap to make plastic bottle kan. Dalam buku teks dia cakap use ni untuk polypropylene, toys and textile. So boleh guna dua-dua. Main mana ke? Dalam apa? Dalam jawapan dia kata make a dalam plastic skema bottle. jawapan dia kata to make a plastic bottle. Tapi dalam buku teks dia kata toys and textile. Okay. Toys and textile boleh juga dalam to make a plastic bottle. Tapi sepatutnya itu untuk yang tu yang nombor 1 tu Okey, kena ikut dalam buku teks lah kena ikut dalam buku teks. Melainkan Q tu adalah ethene. Sekarang Q tadi apa tadi? Polypropylene. Polypropylene kan. Kalau polypropylene kena tukar lah kepada toys and textile tu. Okey. Kau tertukar pula. Yang ethene dia specialize untuk plastik botol lah. Apa pun sekadar dengan plastik. Okey. Okay. So soalan last. One of uses of polymer is to make plastic bottle and it can cause pollution. Justify the use of polymer in daily life. So dia kata nak justify. So kita kena bagilah justification kita uses of polymer ni in daily life. So dia kata kat sini kan 3 markah. So kalau justification kita cakap yes, no. So no, it cannot be used in daily life. Sebab it can cause pollution because it is not biodegradable. Maksudnya tak boleh nak direputkan. So kalau jawapan kita yes, it can be used in daily life. It is easily available. So reason dia sebab apa dia boleh guna in daily life? Sebab it can be recycled.
So itu je. Okey dah ke? Dah. Okey. Boleh kelas jadi untuk yang tajuk plastik botol apa semua ni polimer, dia banyak bacaan lah kamu kena banyak baca lah. Dia theoretically dia kurang sikit. Okey, macam users apa semua tu kan, that one you have to read and you have to memorize lah. Tak banyak pun, at least kena ingat lah beberapa point yang penting ya. Tu di bawah tajuk polimer lah. Dan di bawah tajuk tu memang banyak bacaan lah dan kena ingat lah dia punya monomer apa, polimer apa, bagaimana bentuk dia, kena ingat. Okay, alright. Boleh Asma, thank you. Okay, cikgu. Alright, okay. Jadi the next presenter ialah Farahin. Okay. Ya, boleh cikgu. Farahin, okay? Stand by? Ya, tengah nak share screen. Okay. Kejap lagi present Dia ada kelas ni. Tak ni. Kita pakai kasut. Okay. Kasut stiker. Boleh nampak? Okay, nampak. Okay, yang lain boleh standby tengok soalan apa ni, chapter 13, consumers and industrial chemistry. Okay, alright. Boleh? Okay. Chapter 13 ni, consumers and industrial chemistry, saya akan terangkan soalan essay. Okay. Mula-mula question 3A1. Diagram shows two activities that is conducted to investigate the effectiveness of cleansing action of soap and detergent on a shirt with oily stain. So dia bagi dua gambar ni. Mula dia suruh state the observation for set 1 and set 2. Lepas tu from the observation compare and contrast. Okay, yang ni ada dalam buku teks. Jadi kiranya 6 markah ni memula 2 markah dekat atas tu kena state the observation dulu. Set 1, the dirt or oily stain remains. Set 2, the dirt or oily stain is removed. Sebab yang set 1 ni guna soap, yang kedua guna detergent. Lepas tu kena jawab yang compare contrast tu, kalau boleh buat table lah. Jadi soap plus hard water not effective. Semua ni ada dalam buku teks. Lepas tu scum produce, detergent no scum produce, soap plus hard water, insoluble salt. Macam ni lah. Jadi ada dalam buku teks lah. Okay. Lepas tu question 3A tu, state two additives and state the function of each additives. Yang ni pun ada dalam buku teks juga. Chapter ni dia banyak hafal je. Ni dalam textbook page 176. Kiranya yang ni pun 4 markah, so 1 additive tambah 1 function kira 2 markah lah. Lepas tu kena bagi 2. Macam ni saya bagi biological dengan whitening agent. Okay, harapnya semua okey lah. Okay, lepas tu 3B1. Ni dia punya tu. What is the meaning of green technology? Ni pun 1 markah je, ada dalam buku teks juga, kena hafal lah. Green technology is a technology or application developed to minimize the negative effects of harmful human activities. Okay, lepas tu question 3B2. Soalan eksperimen. By using the apparatus and material given, describe an activity that can be conducted using green technology approach. The aim of the activity is to study how the electrolysis method, which is also known as electrocoagulation process, can be used to treat industrial wastewater. So kena ada functional diagram, procedure dengan half equation dekat cathode. Functional diagram dia ni saya dah lukis. Macam tu lah, tapi dia macam cikal je tapi tak. Lepas tu prosedur ni pun rasanya kena hafal kot sebab tak ada dalam modul.
Tapi ni prosedur dia. Lepas tu half equation at cathode Cu2 plus tambah 2A sama dengan Cu. Sebab ya. Okay. Lepas tu question 3B3. Dah soalan last. Describe briefly a chemical test to confirm that in treated industrial wastewater sample has no longer contain Cu2 plus ion. Yang ni macam biasa, add 2 cm³ of sample treated industrial wastewater into the test tube and add a little sodium hydroxide solution into the test tube. No blue precipitate form shows no Cu2 plus ion present. Yang ni macam biasalah sebab bila metal react dengan sodium hydroxide ada blue precipitate. So ni nak show yang kalau tak ada blue precipitate maksudnya tak adalah Cu2 plus dalam tu. Okey, tu je. Terima kasih. Dah. Okey, terima kasih kepada siapa tadi ni? Farhin, okey macam mana semua? Okey. Alright So kalau ada apa-apa penambahan saya akan tambah lah tapi untuk tajuk ni dia lebih kepada explain apa. Saya tak rasa dia banyak sangat konsep untuk saya tambah. Okey. So untuk presenter semua jangan lupa saya lupa nak minta semua presenter yang dah present sampai sekarang daripada hari yang pertama, kamu kena kongsikan bahan kepada saya akan compile untuk jadikan rujukan kepada rakan-rakan yang lain. Boleh faham So jawapan anda tu adalah skema jawapan kepada rakan yang lain lah. Boleh je nak share skema jawapan tapi tak cantik lah kan. Baik saya share bahan yang kamu buat. Lagi dihargai Okey, alright. Ada apa-apa nak tanya ke setakat ini? Senyap je ni. Okey. Saya tengok kat chatting pun tak ada apa-apa yang tanya. Okey alright. So kita dah 11:06. Boleh tak kita proceed lagi? Boleh cikgu. Boleh jadi Farahin dah selesai. Saya chapter yang ujung ni dia banyak reading lah chapter 12, 13 ni dia banyak reading saja. Jadi tak ada apa saya nak tambah sangat lah. Melainkan tajuk tu acid and base ke thermochemistry yang ada calculation dengan apa ke saya akan cuba guide lah. Okay. So next ialah Amir. Boleh Amir? Amir ni dia 26 Ogos lah dalam jadual. Jadi hari ni lah sepatutnya. Okay. Okay. Amir tak ada ke? Amir. Amir ada tak? Cuba tengok. Amir, mana? Dia tak ada Ada? Tak ada. Tak ada Amir. Ya DC tak attendant ni. Attendant isi. Isi je attendant. Cikgu. Dia kata dia tak boleh present. Dia tak boleh present. Tak boleh present. Laptop dia mati. So dia terkeluar daripada kita punya meeting ni lah. Okay, technical issue technical issue. So kita proceed lah kepada yang seterusnya. Kita ke Avi dulu Amir. Ingat Alisha ni pun sama ni. Amir. So kita proceed lah kepada Faliha, boleh? Faliha ni selalu duk message saya asyik tak dapat join meeting, line slow. Jadi saya pun risau juga dia ni. Ada tak Faliha dalam ni? Dia ni pun sama ni masalah internet juga. Okay.
Tapi baguslah walaupun kadang dia tak hadir dalam ni, dia PM saya lah tak dapat hadir, internet slow dan sebagainya. So yang pelajar yang lain pun kalau tak dapat hadir sebab ada masalah-masalah yang logik, PM saya lah. Faliha tak ada kan dalam ni kan? Tak nampak nama dia ni. Okay, dah berapa kelas dah dia tak dapat nak join ni. Tak ada. Jadi next, Adam. Ada cikgu. Adam dah sedia, Adam? Dah. Okay, good. Adam boleh present, Adam. Kita kena ni lah, kita nak kejar masa. Jadi kita proceed sahaja siapa-siapa yang ni lah available. Okay. Okay, alright. Mungkin kita dalam sampai Adam lah kot. Okay, alright. Nampak ke? Nampak ke? Okay, nampak. Cantik. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni akan terangkan tentang chapter 6 dalam tajuk acid dan base. Okay. So first kali soalan kata diagram 2 shows the apparatus setup for the titration of 25 cm³ of 0.1 mol per dm³ sodium hydroxide iaitu NaO. Solution with dilute hydrochloric acid HCl using phenolphthalein as an indicator. So apa yang soalan minta adalah tuliskan chemical equation for the reaction in side A. So first kali kita kena tengok apakah acid, apakah dia punya alkali iaitu base dia. So kita dapat kena pasti pertama acid dia adalah hydrochloric acid dan dia punya alkali adalah NaO iaitu sodium hydroxide, NaO lah. So bila kita buat chemical balance, chemical equation akan dapat HCl campur dengan NaO akan dapat NaCl campur water. Okay. Yang ni adalah proses neutralization. Yang ni adalah proses neutralization tapi dia menggunakan method dia adalah titration. Okay. Kita recall balik macam mana Adam dapat NaCl dengan H2O. So bila acid campur base ataupun acid campur mana-mana alkali, dia akan produk dia akan dapat salt campur water. Okay, kalau nombor 2 acid campur metal, acid campur metal carbonate dapat salt campur water campur carbon dioxide gas, dan yang keempat adalah acid campur metal akan dapat salt campur hydrogen gas. Yang ni just recall yang kita ni ingat. Okay. Seterusnya soalan kedua. Okay. Soalan kedua dia kata state the color change of the solution in the conical flask when the end point of titration is reached. Okay, kalau kita ingat balik masa form 4 kita dah pernah eksperimen ni. Okay, eksperimen ni buat kita buka selo-selo, air tu akan menitis. Maksudnya asid tu akan menitis satu sampailah warna tu akan berubah. Okay, so sekarang ni dia menggunakan kita punya keyword yang kita kena ingat sekarang ni kita menggunakan indikator dia adalah phenolphthalein. So phenolphthalein dia punya ni phenolphthalein. So phenolphthalein kalau color in acid dia akan jadi colorless. Color in neutral solution maksudnya pH dia adalah 7. Lepas tu color in alkalis iaitu pH dia mesti lebih dari 7 akan jadi light pink ataupun purple. Okay. Lagi satu, yang litmus ni color in neutral solution ni salah Ini salah. Patutnya warna hijau rasanya. Okay. Yang ni kena ingat, ni kena just remember color methyl orange berbenda color in acid, color in neutral dengan color in alkalis. Dia ada lagi satu universal indicator, dan pun tak ingat yang tu. Sebab color ni banyak sangat. Okay, dia lagi satu universal indicator Okay, ni kita kena ingat. So kita mula-mula akan dapat secara logiknya phenolphthalein akan campur dengan alkali akan dapat light pink lah. So light pink bila dia campur sedikit demi sedikit acid dia akan jadi neutral. So dia akan jadi colorless. Okay.
soalan seterusnya dia kata 20 cm³ of hydrochloric acid is needed to neutralize completely the sodium hydroxide solution in the conical flask. Calculate the molarity of the hydrochloric acid. Okay, kita keluarkan, first kali kita keluarkan apa kita punya maklumat. Okay, kita tahu volume untuk HCl adalah 20 cm³. Tapi kita nak cari molarity dia berapa. Okay, seterusnya kita tahu volume untuk NaO ataupun sodium hydroxide, kita tahu dia adalah 25 cm³. Dan molarity untuk NaO adalah 0.1 mol per dm³. Okay, so first and foremost kita kena cari number of mole dia. So sekarang ni kita ada maklumat lengkap pasal NaO saja. Sebab itulah kita cari molarity untuk HCl. So kita gunakan maklumat NaO tu, nanti kita buat ratio. Okay, so first kali kita cari number of mole. Kalau ingat number of mole MV over 1000 ataupun MV. MV over 1000 digunakan apabila dia punya volume tu dalam cm³. Kalau M darab V sahaja, volume tu dalam dm³. Okay, ingat Okay, so sekarang ni kita punya ni dalam cm³ kan. So sebab tu lah guna MV over 1000. So bila kita substitute nilai, kita akan dapat 0.1 darab 25 bahagi dengan 1000. So dia akan dapat 2.5 darab 10 kuasa negatif 3 mol. Okay, sampai sini ada nak tanya soalan? Okay, tak ada Okay, the second step ni paling penting, iaitu ratio. Kita kena comparekan berapa ratio NaO, berapa ratio untuk HCl. So daripada equation ni, daripada equation ni kita dapat tahu kat depan, maksudnya HCl ni number of mole dia cuma 1. Dan NaO pun number of mole pun 1 sebab kat depan ni tak ada apa-apa. So 1 lah. Unless kalau dia ada 2 ke 3 ke, yang tu kita kena tulis. Tapi sekarang ni bila tak apa-apa, just tulis 1 saja. Okay, so kita tulis 1 NaO akan dapat 1 HCl. Okay, lepas tu kita comparekan. So bila 2.5 darab 10 kuasa negatif 3 mol of NaO, so dia akan dapat juga 2.5 darab 10 kuasa negatif 3 mol HCl. Sebab sekarang ni equation dia punya ratio adalah sama. Ratio dia imbang, so kita akan dapat number of mole pun akan dapat sama. Okay. Seterusnya, so apa yang kita tahu daripada sini, maklumat nombor 2 ni, kita tahu HCl punya mol adalah 2.5 darab 10 kuasa negatif 3 mol. Okay, number of mole dia Okay, lepas tu kita nak cari molarity. Okay, kalau korang ingat, molarity adalah, kalau korang tak ingat lah, korang tak ingat dia punya formula kan. Korang ingat kalau molarity dia punya unit mol per dm³. Okay, macam tu cara ada ingat. So ada ingat mol per dm³. Mol per dm³. Maksudnya number of mol ingat mesti dalam dm³. Okay, sekarang ni kita dah dapat number of mole of HCl. Kita nak cari molarity. So kita dah dapat juga volume HCl dah bagi yang ni. Tapi dalam maklumat dia bagi 20 cm³. So kita kena convertkan cm³ kepada dm³. Okay, kita kena ingat balik dalam form 4 cikgu pernah ajar 1 dm³ akan dapat 1000 cm³. So bila kita convert, kalau kita nak cari berapa dm³ untuk 20 cm³. So kita akan dapat sebenarnya 20 cm³ akan dapat 0.02 mol dm³. Iaitu kat sini. Jangan lupa convert Lepas tu bila kita bahagi 2.5 kuasa negatif 3 bahagi 0.02, so akan dapat 0.125 mol per dm³. Okay, kita recheck balik. Kalau korang dalam neutralization ada satu formula iaitu S equals to ratio untuk A dengan ratio number of mole untuk A dengan number of mole untuk
B. So kita dah tahu FPM kita ni dia akan dapat 0.125 mol per dm3. So maksudnya samalah. Jawapan nombor kat kanan sama, kiri pun sama. Okay. Tapi dalam exam kita tak boleh guna cara formula of neutralization dalam soalan struktur. Dalam soalan struktur kita tak boleh guna formula ni. Sebab ni dalam struktur kita kena includekan ni step nombor 2 ni. Yang ni penting. Kita kena includekan number of ratio supaya kita tahu oh dari sini kita dapat berapa HCl tu. Kita dapat mole of HCl. Kalau tak, kalau kita terus buat formula of neutralization bab kata teacher fees, kita akan ditolak 1 markah. Okay. Untuk formula of neutralization ni boleh guna dalam objektif saja. Okay. Kalau dalam struktur kita kena lengkap macam ni. Okay. Soalan. Okey, bagus Adam. Okey, sebenarnya benda ni saya tambah sikit lah. Okey, SPM ni punya skema ni dia berubah lah setiap tahun. Kadang-kadang ada tahun tu boleh guna formula, ada tahun tak boleh guna. Okey. Jadi for your safety, better buat yang 3 step ni. And kalau kamu perasan yang 3 step ni sama dah kita dah belajar di bawah tajuk stoichiometry. Yeah? Cari mole, ratio and then jawab apa yang soalan tanya. Okay, yang benda ni kita dah belajar di bawah tajuk stoichiometry. Okay, so untuk formula ni yes, kalau objektif okey lah untuk kita nak recheck dengan cepat. Yeah, okay itu dia. Lagi Adam? Okay, saya sambung Okay, soalan cakap Table 2 shows the concentration and volume of 2 different types of strong acid, X and Y, which are used to neutralize 20 cm3 of 0.5 mol per dm3 potassium hydroxide solution. Okay, soalan pertama ni kata kenal pasti acid X dengan acid Y. Okay, macam mana dan dapat sulfuric acid dengan hydrochloric acid tu kita KIV dulu. Jadi sebab ada nak terangkan nombor 2. Sebab dari nombor 2 lah Adam tahu macam mana dapat nombor 1 tu. Okay. So nombor 2, explain why the volume of Y is needed is twice the volume of acid X when both of them are used to titrate 0.5 mol per dm3 potassium hydroxide solution KOH lah. So first kali kita kena ingat balik basicity of acid. Soalan dia nak cakap pasal basicity of acid. So kalau kita ingat dalam tajuk form mula-mula sekali akan terangkan pasal monoprotic acid, diprotic acid dengan triprotic acid. Okay, kalau monoprotic acid dia adalah ionized and donate 1 mole of H plus for every 1 mole of acid molecules. Contohnya adalah HNO3 salah ni. Kita boleh tahu maksudnya dia adalah mono sebab H tu dia single. Dia tak ada nombor kat depan atau kat belakang tu. Contoh kalau macam kalau diprotic acid pula dia adalah ion for every 1 mole acid molecules. Maksudnya dia ada 2 kali H. Dam, terputus dah. Tapi kat sini terputus. Tak, suara macam tak berapa clear sangat. Kejap dengar, kejap tak dengar tadi. Okay, tak apalah, boleh cakap. Boleh proceed. Tak boleh, explain dia tak apa. Okay, kalau monoprotic acid, apa yang kita dapat kita dapat tahu yang H ni adalah satu je, concentration adalah satu saja H. So, macam mana kita nak explain kan? So kat sini ada satu saja V. Kat sini ada 2 V. Maksudnya dia 2 kali ganda. Maksudnya dia menggunakan 2 kali volume untuk neutralizekan 0.5 KOH tu. Maksudnya dia kena 2 kali tu baru boleh neutralizekan alkali tu. Tapi kalau acid X tu dia menggunakan satu kali try je dia dah boleh
macam mana cakap dia dah boleh neutralize. Tapi untuk acid Y, dia kena doublekan the volume supaya baru dia boleh neutralizekan. Okay, dari situ Adam dapat tahu yang acid X adalah sulfuric acid dan acid Y adalah hydrochloric acid. Sebab acid sulfuric acid ni dia sekali first attempt je dia dah neutralizekan. Tapi kalau hydrochloric acid ni dia kena contohlah first attempt tak boleh. Bila kita tambahkan lagi satu volume, kita doublekan volume dia baru boleh. Sebab kita cakap pasal concentration of hydrogen ion tu. Okay. Soalan nombor 2 baru kita boleh terangkan kenapa Y is needed twice. So even though both acid are strong acid, but H2SO4 has more ataupun twice concentration of H plus ions than HCl as it is a diprotic acid, while HCl is a monoprotic acid and has low concentration of H plus ions than H2SO4. Therefore, volume of HCl must be dua kali ganda daripada volume of H2SO4 in order to neutralize 0.5 mol per dm3. Okay, tu je soalan Adam. Ada soalan ke? Kejap dah. Berapa minit tadi dah? Yang tadi. So 2 pointer yang tengah tu Adam kan? Okay, so 2 pointer tu ialah first kena explain lah which acid is monoprotic and which acid is diprotic. Betul ya Adam Betul. Kena bagi tahu tu dulu, itu adalah satu markah. Okay, and then barulah bagi tahu therefore the volume of HCl is twice. Twice tu kena ada tu kalau saya boldkan twice tu kena bagi tahu. Volume of HCl is twice than the volume of sulfuric acid. Okay, in order to neutralize 0.5 mol per centimeter cube. Okay, so itulah jawapan dia. Okay. Okay, thank you Adam. Kau present pakai apa ni Adam? Canva. Conteng guna apa? Mouse je? Tak, ada pen. Oh, kau ada touch screen laptop Okay, good. Okay, thank you Adam. Jadi saya rasa hari ni cukuplah sampai situ dahulu So banyak jugalah kita boleh cover hari ni kan. Okay. Sebab okey lah tu. So hari ni sampai Adam. So Amir, Falihah ni dia mungkin lain tak okey tadi okey kelas saya. Jadi saya rasalah 2 kelas lagi kita boleh dah habiskan silibus kita. Maknanya ikut jadual kelas PDPR kita dan satu lagi kita cuba buat kelas tambahan ke, tengok macam mana. InsyaAllah sempat kita habiskan. Okey semua. So apa-apa hal saya akan update lagi Okey, jadi kita sudahi kelas kita sampai di sini Assalamualaikum semua.